Bank Negara kekal OPR 3%. Langkah terbaik lindungi pesara sedang diperhalusi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Azamri Hussein. Dan saya Margaret Gambang. Langkah terbaik sedang diperhalusi kerajaan untuk melindungi pesara susulan keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan pindaan kepada undang-undang pencen baru-baru ini. Jelas Perdana Menteri mekanismenya kini diperinci dan pengumuman mengenainya akan dibuat. We'll deal with it. I mean, we will certainly protect the. We have to respect the decision of the federal court, but we are having mechanism to protect pensioners. Will there be any government? We will announce soon. We are working on the details. Baik, kerajaan terbuka mengenai cadangan KWSP untuk menjadikan pengeluaran secara berkala atau bulanan apabila pencarum mencecah umur persaraan 55 tahun. Ia masih di peringkat akhir perbincangan dengan meneliti keupayaan dan kekangan negeri itu. Itu masih di peringkat akhir. Saya tidak ada keberatan. Dia ikut keupayaan KWSP seperti mana kita sebut. Dengar ucapan Datuk Seri Amir Hamzah sebentar tadi, ada beberapa kekangan, terutama di kalangan yang simpanannya terlalu kecil. Kadar dasar semalaman OPR kekal 3%. Menurut Bank Negara Malaysia, kadar yang diputuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari MPC sesuai dengan keadaan ekonomi yang kukuh. Pada masa sama, pembiayaan kekal tersedia berikutan pertumbuhan kredit yang berterusan. BNM turut menjelaskan pada tahap OPR semasa, pendirian dasar monetari kekal agak akomodatif dan terus menyokong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Malaysia terus berkembang berikutan tahap pendapatan dan pekerjaan terus menggalakkan serta terus menyokong perbelanjaan isi rumah. Bagaimanapun, MPC kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa dan akan terus memantau data baharu bagi memaklumkan penilaian prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Jawatankuasa itu akan memastikan pendirian dasar monetari kekal kondusif untuk pertumbuhan ekonomi mampan dalam keadaan harga yang stabil. Inflasi keseluruhan Malaysia terus menurun berikutan faktor kos yang lebih rendah. Sementara itu, Kementerian Kewangan menyatakan pengekalan OPR selaras perkembangan ekonomi global serta kadar inflasi Malaysia yang menunjukkan trend penurunan dan kekal stabil. Kerajaan yakin ekonomi negara akan terus berkembang tahun ini disokong penurunan tahap pengangguran serta peningkatan aktiviti ekonomi, khususnya pelancongan. Pelaksanaan projek kerajaan juga akan terus disegerakan untuk memacu kegiatan ekonomi. Seperti saranan Perdana Menteri, pihak bank juga harus sentiasa peka akan kesusahan dihadapi peminjam individu dan juga PKS. Ini termasuk menyediakan kemudahan penstrukturan dan penjadualan semula pinjaman mereka yang menghadapi masalah kewangan. Dalam pada itu, Ketua Ahli Ekonomi Maybank Investment Bank, Suhaimi Ilyas berpendapat BNM telah mencapai akhir kitaran kenaikan kadar OPR. Kita dah ada 0.25 mata peratusan tahun ini. Berbanding dengan tahun lepas, kita ada 1 mata peratusan kenaikan. Jadi bagi saya, kita sudah mencapai peringkat akhir proses kenaikan OPR ini. Ini pula usaha menotahkan kemiskinan masyarakat luar bandar. Kolaborasi setiap agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah perlu dipertingkat. Setiap perancangan dan program seharusnya memberi impak kepada golongan sasar. Ini merupakan sesuatu yang mesti dilakukan secara berterusan dan kita boleh memodifikasikannya asal kita terus membawa beberapa perubahan. Yang demikian, saya ingin mengucapkan tahniah. Setakat hampir 8 bulan ini, saya berpuas hati dengan kepimpinan KKDW
Projek Gentian Optik Point of Presence POP Fasa 2 diteruskan dengan peruntukan 3.9 bilion ringgit. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, ia melibatkan lebih 3,000 lokasi berhampiran sekolah di luar bandar. Kira-kira 432,000 premis akan menerima perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi apabila siap kelak. Pelaksanaan projek Point of Presence ini menjadikan lokasi berhampiran sekolah sebagai hub penyediaan infrastruktur jalur lebar gentian optik. Selain itu, komunitis kita juga akan menikmati perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi yang lebih stabil. Demi kelangsungannya, objektif penubuhan Felda daripada membasmi kemiskinan menerusi penanaman kelapa sawit dan getah pada 1956 perlu dilonjak supaya organisasi itu menjadi tempat hasilkan pertumbuhan ekonomi baharu. Pengerusi baharunya Datuk Seri Ahmad Syabiri Cik berkata, penyusunan Felda untuk bina kekuatan ekonomi baharu serta sinergi 3 penjuru antara strategi yang akan beliau laksanakan. Asas yang lebih besar lagi ialah mengukuhkan hubungan 3 hala, peneroka, Felda dan juga kerajaan. Kita nak tengok Felda 5.0 yang disebutkan sebagai tempat yang paling disukai, paling moden, memberikan peluang pekerjaan, perumahan yang baru yang bukan saja dimampu bilik tetapi sesuatu yang merupakan impian pada anak-anak generasi yang akan datang. Pelan Felda 5.0 bertujuan menyediakan perancangan untuk generasi kelima Felda bagi merangsang pertumbuhan ekonomi desa. Bukan sahaja soal infrastruktur mesti diberi perhatian tetapi juga industri strategik dalam lingkungan dan sekitaran Felda itu sendiri. Kalau dulu orang cukup sekadar mendapat jalan raya, api, air, sekolah, klinik dan sebagainya. Tetapi sekarang ini orang sudah nakkan internet yang terbaik, terpantas. Sebagai contoh dekat sini seberang Tayo, kita ada satu projek ayam PPP yang telah mengutip jualan yang paling tinggi pada tahun 2022. Dan kita berharap agar projek ini dapat diperkembangkan di masa akan datang supaya generasi di sini mendapat peluang pekerjaan dan juga peluang pendapatan yang lebih baik di masa akan datang. Felda mencatatkan kejayaan besar setelah berjaya meningkatkan produktiviti ladang peneroka daripada 17.29 tan per hektar pada 2021 kepada 19.43 tan per hektar pada tahun lalu. Lonjakan itu secara tidak langsung meningkatkan pendapatan warga peneroka. Kalau pendapatan mereka bertambah, dulunya setelah dipotong-potong, mereka dapat RM500, tetapi tiba-tiba mereka dapat lebih pada RM1,000 ataupun RM2,000, RM3,000. Felda akan dilihat sebagai tempat yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan itu dan juga kawasan yang persekitaran. Harapan mereka agar banyak peluang dapat diceburi dan mereka mendapat pendapatan yang lebih baik pada masa akan datang. Mengalu-alukan khabar gembira pengumuman Perdana Menteri mengenai penstrukturan kembali pinjaman Felda menjelang ulang tahun Hari Peneroka Felda ke-67 Jumaat ini, Datuk Seri Ahmad Syabiri berkata, ia bukti kukuh komitmen Kerajaan Perpaduan untuk kukuhkan lagi ekonomi peneroka Felda. Felda hanya ada satu dalam dunia. Ia ada di Malaysia. Dia ada kerana ianya adalah hasil perjuangan orang terdahulu. Selain pada peneroka, selain pada Felda, ialah parti yang mendukungnya, iaitu UMNO dan Barisan Nasional. Jadi UMNO Barisan Nasional mengharapkan bahawa hubungan ini tidak akan terputus, kerana saya fikir tanpa kerajaan
kita tidak akan dapat untuk melihat Felda boleh pergi ke taraf ini. Siasatan sedang dijalankan terhadap syarikat swasta yang mengeluarkan notis penolakan masuk Jabatan Imigresen kepada pengembara asing di KLIA. Bagaimanapun, Menteri Pengurutan Anthony Loke berkata pihaknya tidak boleh mengambil sebarang tindakan terhadap syarikat berkenaan memandangkan ia bukan lantikan kementerian. Dia bukan dilantikan kita. Okay, dia dilantik oleh syarikat-syarikat penerbangan. Sebab as of now kita tak boleh berhentikan mereka. Sebab dia bukan lantikan kita. Dia lantikan syarikat-syarikat penerbangan. Okay. Dia syarikat-syarikat penerbangan, kerja dia ialah yang pertamanya menyediakan makan minum untuk NTL tersebut dan juga menguruskan trip pulang mereka. Jadi itu kita perlu dapatkan maklumat yang lebih terperinci terlebih dahulu. Kita tak boleh bertindak terburu-buru sekarang. Laporan lengkap akan dibentangkan dalam mesyuarat Kabinet selepas siasatan selesai. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Bertemu kembali. Malaysia perlu berada di barisan paling hadapan dalam mempromosi usahawan tempatan agar mampu menembusi pasaran industri halal global. Untuk itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa usahawan tempatan keluar dari kepompong pasaran domestik dengan menyasarkan pasaran lebih besar di luar negara. Pasaran industri halal berada sekitar 3 trilion US dollars. Pada tahun 2030 ianya akan melonjak kepada USD 5 trilion dollars. Ini merupakan satu peluang yang besar yang harus digamit, harus didakap oleh para usahawan sekecil mana sekalipun. Kita mesti keluar daripada kepompong pengeluaran produk kita hanya untuk pasaran tempatan, domestic market saja. Kita mesti menerobos ke arah serantau atau regional market dan juga global market. 33.6 juta ringgit diperuntuk Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan bagi kerja penyelenggaraan dan penggantian lift di 5 projek perumahan rakyat PPR sekitar ibu kota. Menterinya Ngakor Ming menjelaskan ia bakal memberi manfaat kepada hampir 10,000 keluarga. Dan kesejahteraan penduduk-penduduk di sini. Hari ini kita datang untuk mengumumkan peruntukan satu peruntukan yang agak besar iaitu sejumlah 33.6 juta ringgit diserahkan kepada DBKL untuk menukar 62 buah lift-lift di bangunan-bangunan perumahan awam serta kos rendah yang termasuk Antara yang mendapat manfaat PPR Bukit Jalil, Perumahan Awam Desa Rajang serta Perumahan Awam Seri Pangkul 1 dan 2. Baik, operasi SAR 2 lagi mangsa tragedi kepala air di Jeram Air Putih Kemaman ditangguhkan 5 petang tadi dan akan disambung 9 pagi esok. Operasi hari kelima itu ditangguhkan lebih awal berikutan cuaca buruk. Ketua Zon 2 JBPM Terengganu alias Azman berkata 280 anggota terdiri daripada pelbagai agensi termasuk polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam dan penduduk kampung digerakkan dalam operasi hari ini. Pencarian daripada skala besar
kita akan berkumpul ke mana spot-spot di kawasan yang kita point nanti. Okay? Dan kita akan kumpul di kawasan-kawasan yang kita rasa ada point interest bersama dengan unit K9 dan unit selamat PA. Okay, untuk hari ini kita ada buat beberapa tempat di Selamat di sektor A, tapi tiada menunjukkan gambaran apa-apa petunjuk yang positif lah.